Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanafian bin Yahya, nomor matriks YS21110038 merupakan pelajar UMS Flex dari Fakulti Sains Sumber Alam. Untuk kali ini saya akan membuat satu pembentangan dalam subjek metodologi penyelidikan dan penulisan saintifik. Dalam pembentangan ini terdapat 6 subtajuk yang akan saya perincikan secara ringkas. Yang pertama sekali iaitu pengenalan metodologi penyelidikan. Melalui subtajuk yang pertama ini, ianya akan memberikan satu pendekatan ataupun satu cara bagaimana seseorang pengkaji untuk menjalankan penyelidikan mereka. Dan seterusnya, penyelidikan yang mereka hasilkan ataupun perolehi adalah sesuatu yang sah, tepat dan boleh dipercayai. Dan seterusnya, ianya membantu para penyelidik untuk memilih kaedah sesuai ataupun kaedah mana yang sesuai untuk menjalankan kajian mereka dan juga memberikan panduan bagaimana untuk membuat kajian mereka secara lebih sistematik. Okay, untuk melakukan sesuatu penyelidikan, subtajuk seterusnya akan memperincikan terdapat beberapa jenis metodologi penyelidikan yang biasanya dilakukan ataupun dilaksanakan oleh seseorang pengkaji. Yang pertama sekali merupakan metodologi dari segi kualitatif. Okay, untuk kualitatif ini hanya merujuk kepada sesuatu pengalaman, pandangan dan tingkah laku manusia. Dan untuk menjalankan metodologi ini biasanya dia akan lebih kepada secara temu ramah kepada seseorang ataupun sampel-sampel yang telah dipilih sebelumnya. Seterusnya metodologi kuantitatif. Okay, metodologi kuantitatif ianya lebih berbentuk kepada pengukuran dan analisis bagi data-data yang mempunyai angka ataupun bernombor. Dan metodologi seterusnya merupakan campuran di antara metodologi kualitatif dan juga metodologi kuantitatif. Dan seterusnya metodologi yang terakhir iaitu metodologi eksperimen. Di mana kalau metodologi eksperimen ini ianya lebih terkawal kerana kajian itu dijalankan dalam satu ruang lingkup yang dalam kawalan seseorang pengkaji dan ianya akan lebih mengkaji kepada sebab dan akibat daripada eksperimen yang dijalankan tersebut. Okey, seterusnya kita beralih kepada langkah-langkah dalam penyelidikan saintifik. Okey, pertama sekali seseorang pengkaji harus mengenal pasti apakah masalah ataupun isu yang ingin dijalankan kajian. Dan seterusnya melakukan kajian literatur ataupun mengkaji kajian-kajian yang terdahulu yang permasalahan serta isu yang ingin dikaji mempunyai perkaitan dengan kajian literatur tersebut. Seterusnya penentuan hipotesis. Okey, di mana dalam langkah-langkah yang dalam ni adalah seseorang pengkaji akan menyatakan apakah andaian ataupun ramalan yang bakal dia akan perolehi melalui analisis kajian yang dia jalankan. Dan seterusnya langkah-langkah itu adalah mereka bentuk sesebuah kajian iaitu merancang metodologi cara mendapatkan data dan apakah analisis yang sesuai untuk dijalankan dalam penyelidikan tersebut. Langkah-langkah dalam penyelidikan saintifik yang seterusnya iaitu pengumpulan data. Melalui kaedah ini, di mana pengkaji dia akan memilih bagaimanakah caranya mengumpulkan data sama ada melalui temu ramah, eksperimen, kualitatif dan juga kuantitatif yang seperti yang telah dinyatakan sebelum ini pada metodologi kajian. Okay, dan seterusnya analisis data. Pada peringkat ini, para pengkaji akan menganalisa data dengan kaedah yang sesuai yang telah dikaji ataupun diteliti sebelum kajian dilaksanakan dan ianya sesuai dengan statistik ataupun
kaedah-kaedah yang bersesuaian yang lain. Setelah membuat analisa data, perbincangan dan kesimpulan akan diteruskan melalui langkah-langkah dalam penyelidikan, di mana pada peringkat ini para pengkaji akan menilai apakah hasil daripada analisis data yang telah mereka perolehi, dan seterusnya mereka membuat perbandingan dengan hipotesis sebelum kajian dilaksanakan, dan juga kajian lepas yang telah mereka kaji sebelum membuat kajian, dan seterusnya membuat kesimpulan daripada analisis tersebut. Dan yang terakhir pada langkah-langkah dalam penyelidikan adalah melakukan laporan penyelidikan, ataupun di mana pada peringkat ini para pengkaji ataupun pengkaji tersebut dia akan menyusun hasil kajian yang telah mereka jalankan melalui laporan dalam bentuk bertulis ataupun yang lebih tersusun. Elemen seterusnya adalah penulisan laporan penyelidikan. Untuk melakukan sesuatu penulisan laporan penyelidikan, hendaklah mengandungi beberapa kandungan seperti yang dinyatakan dalam slide, iaitu tajuk, di mana melalui tajuk ini pengkaji akan menyatakan dengan jelas apakah topik penyelidikan yang ingin dilakukan ataupun akan dilaksanakan, dan seterusnya juga mengandungi abstrak, ringkasan kepada keseluruhan kajian dalam penyelidikan tersebut, pengenalan iaitu lebih kepada latar belakang dan apakah matlamat ataupun objektif kajian yang ingin dicapai dalam sesuatu penyelidikan. Dan seterusnya, tidak kurang pentingnya adalah kajian literatur ataupun kajian terhadap kajian-kajian terdahulu ataupun artikel-artikel sebelumnya yang mempunyai persamaan dengan kajian yang ingin dilaksanakan oleh pengkaji tersebut. Dan seterusnya perlu dinyatakan metodologi, iaitu apakah pendekatan ataupun cara kaedah penyelidikan yang digunakan dalam sesuatu penyelidikan tersebut. Hasil penyelidikan iaitu penemuan dari data yang diperolehi sepanjang proses penyelidikan dilaksanakan. Dan seterusnya, setelah mendapatkan data-data, hendaklah dibincangkan dalam satu subtajuk perbincangan, yang mana semua data-data yang diperolehi dibuat analisa penemuan yang diperolehi oleh seseorang pengkaji. Seterusnya, kesimpulan, iaitu rumusan keseluruhan daripada kajian tersebut, dan juga memfokuskan apakah penemuan utama yang dibuat ataupun diperolehi daripada kajian tersebut, dan juga sejauh mana ia mencapai objektif kajian tersebut. Dan terakhir adalah rujukan, iaitu memperlihatkan profesionalisme seseorang pengkaji yang akan menyenaraikan apakah artikel-artikel ataupun kajian-kajian yang telah terdahulu yang telah dirujuk semasa proses penyelidikan yang dijalankan oleh pengkaji tersebut. Perkara seterusnya yang harus ada dalam untuk penyelidikan, sesuatu penyelidikan yang dijalankan, iaitu kepentingan etika dalam penyelidikan saintifik. Melalui elemen ini, seseorang pengkaji haruslah menghormati privasi ataupun kerahsiaan dalam sesuatu kajian, terutamanya ketika melakukan ataupun mendapatkan data daripada sampel secara temu ramah. Seterusnya, mendapatkan persetujuan ataupun keizinan dari mana-mana sampel ataupun dari mana-mana premis yang dijadikan sebagai kawasan untuk mendapatkan data-data yang perlu. Dan kepentingan etika juga ianya mengelakkan penipuan ataupun plagiarism yang kita tidak mahu lakukan, ataupun seseorang pengkaji akan mengelakkan perkara ini. Dan seterusnya, mempunyai tanggungjawab terhadap kesejahteraan peserta dalam sesuatu kajian,
dan juga mewujudkan satu keadilan ataupun tanpa bias kepada mana-mana sampel yang diperolehi. Okay, perkara terakhir yang perlu dalam sesuatu penulisan adalah kesimpulan ataupun penutupan, di mana pada peringkat ini ianya akan diringkaskan secara keseluruhan apakah penyelidikan tersebut telah dijalankan secara sistematik, beretika, pemilihan metodologi yang tepat, dan juga menjaga tata etika penyelidikan semasa kajian dilaksanakan, dan juga sama ada penyelidikan tersebut adakah yang memberi sumbangan dalam satu-satu bidang pengetahuan. Okey, sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.